Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat berjumpa kembali di Pendakwah Teknologi. Dah dekat seminggu lebih saya tak upload video sebab kebetulan ada hal sikit, jadi saya nak minta maaf sangat-sangat dengan anda semua. Okey, jadi video terakhir yang saya buat sebelum ni adalah tentang satu review telefon tau. Lepas tu saya perasan ada orang yang kata, mereka tak berapa nak minat lah nak tengok saya buat review-review telefon ni. Okey, jadi saya janjilah saya akan kurangkan ataupun jarakkan produk review ni. Tapi, saya nak kena minta maaf lagi sekali sebab dalam video ni saya nak tunjukkan juga kepada anda pasal satu telefon ni. Jadi video kali ni saya akan bagi tahu kepada anda tentang telefon daripada Asus iaitu ROG Phone 6. Ni yang saya duk pegang dekat tangan saya ni. Okey, saya janji dengan anda saya tak akan buat satu review penuh lah pasal telefon ni. Saya cuma nak tunjukkan kepada anda kenapa saya kata telefon ni mungkin boleh menyelesaikan masalah rangkaian anda. Tu dia. Jadi, kalau siapa-siapa yang tak tahu, ROG Phone 6 ni dia adalah satu gaming phone tau. Dan saya berpeluang untuk nak cuba phone ni dekat sebulan. Saya rasa dekat sebulan dah masuk September ni kan. Jadi, anda tahu, saya bukan seorang gamer. Dan saya juga perasan tahu, kebanyakan orang yang menonton channel Pendakwah Teknologi ni, mereka menggunakan teknologi untuk nak buat kerja tau. Adalah gamer tapi banyak orang nak buat kerja. Jadi mungkin anda fikir, kenapa saya nak cerita dekat anda pasal telefon ni kan, pasal satu gaming phone ni? Mai saya cakap, saya bagi orang kata apa flashback sikit lah. Dalam channel ni saya banyak cakap kepada anda tentang isu-isu internet. Masalah rangkaian, cerita tentang 5G, cerita tentang 4G. Lepas tu teknologi Wi-Fi yang baru macam Wi-Fi 6E dan macam-macam lagi lah. Lepas tu ramai juga orang yang tanya saya tentang isu internet, isu Wi-Fi, masalah Wi-Fi dekat telefon, slow, ping tinggi dan sebagainya. Dan ada ramai juga orang yang tanya saya kalau saya nak bagi rumuskan kan. Mereka kata lebih kurang macam ni lah. Telefon apa yang boleh bagi internet tu lagi laju? Okey, jadi secara umumnya kan, memang tak ada telefon yang boleh melajukan internet anda. Tapi, kalau anda menggunakan telefon ni, dia mungkin boleh menyelesaikan banyak masalah internet anda. Terutamanya masalah Wi-Fi. Jadi saya akan tunjukkan kepada anda kenapa anda patut pertimbangkan untuk beli ataupun gunakan telefon Asus ROG Phone 6 ni walaupun anda bukan seorang gamer. Dah ramai orang yang review pasal telefon Asus ROG Phone 6 ni. Dan daripada review tersebut, saya boleh rumuskan satu benda lah. Telefon ni, dia memang dahsyat. Okay, tapi saya takkan cerita kepada anda dalam video ni satu persatu dia punya spesifikasi tau. Sebab maklumat tu semua ada dekat merata berlambak website yang ceritakan maklumat penuh dan lengkap pasal telefon ni. Jadi dalam video ni, saya cuma akan ceritakan kepada anda macam apa yang saya kata tadi, kenapa anda patut pertimbangkan telefon ni kalau anda bukan seorang gamer. Okey, kalau anda tanya saya kan, kenapa saya kata telefon ni dahsyat? Dia senang saja. Satu perkataan saja. Dia laju. Anda nak buat kerja apa dalam telefon ni, dia memang laju. Salah satu sebab, okey, sebelum tu saya cerita dekat anda salah satu sebab kenapa telefon ni dia laju adalah kerana dia punya chipset tau. Telefon ni dia menggunakan chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1. Okey, bagi mereka-mereka yang tak tahu, itu adalah antara chipset yang paling baik yang anda boleh dapat sekarang ni. Hanya ada beberapa telefon saja yang menggunakan chipset tu. Itu tak masa saya buat video ni lah kan. Okey. Jadi bila saya kata dia laju maksud dia apa? Anda nak buka app laju. Anda nak buka banyak-banyak app tak ada masalah apa. Lepas tu anda nak switch di antara app semua okey, tak ada masalah. Saya tak payah nak tutup app tu. Telefon ni dia sangat responsif. Okey, cakap pasal responsif tu kan. Malah dia punya screen ni pun sangat responsif. Okey, cakap pasal screen ni mari saya cerita sikit lah pasal dia punya technical detail. Sikit saja. Screen ni dia punya refresh rate adalah dari 60Hz sampailah 165Hz. Macam sekarang ni saya set 60Hz sajalah. Jadi bila anda set 60Hz, anda rasa macam biasalah, tak ada apa yang best. Tapi dia jimat bateri tau. Tapi kalau anda nak suruh screen tu jadi lebih responsif, lebih lancar, maka anda boleh set sampai 165Hz. Dan biasanya 165Hz ni orang guna masa untuk gaming lah kan. Okey, lepas tu kalau nak cakap pasal laju, dia punya charging pun laju. Anda akan dapat satu charger 65 watt. Dan sekarang ni banyak telefon tak bagi charger kan. Dia bagi charger 65 watt. Lepas tu hari tu saya ada buat sedikit testing lah kan. Testing biasa, bukan nak kata testing dahsyat mana. Jadi bila telefon ni dekat nak habis bateri tinggal berapa persen saja. Dan lepas tu saya charge lah dalam lebih kurang setengah jam macam tu. Lepas tu saya tengok bateri dia naik dekat 70%. Ya okey lah. Jadi benda tu dia sangat berguna tau.
Contohnya kan, kalau anda terlupa nak cas telefon ni, lepas tu bila anda bangun esok nak pergi kerja, anda tengok bateri dia dah low kan. Jadi anda boleh cas dia, lepas tu anda bolehlah pergi siap-siap untuk nak pergi kerja. Maka dalam 15-20 minit macam tu, anda dah boleh dapat lebih daripada 50%. Jadi okey, bagus. Okey, cakap pasal bateri ni, dia punya kapasiti bateri ni adalah 6000 mAh. Jadi saya cubalah guna ROG Phone 6 ni sebagai telefon utama saya tau. Saya tak SIM card semua pakailah, pakai dekat 2-3 minggu kan. Jadi saya gunakan telefon ni untuk penggunaan biasa lah sebab saya bukan gamer. Saya guna untuk WhatsApp, tengok email, tengok social media, buat meeting, dengar lagu lah, tengok YouTube lah. Lepas tu dalam jam tu dengar Spotify, macam-macam guna untuk telefon biasa kan. Dia punya bateri tu, sehari tu tahan sangat sampai ke esok. Pendek kata sampai ke lusa tu pun ada lagi bateri tu. Okey, tapi lah kan, sebab bateri dia tu tahan untuk saya sebab saya tak guna untuk main game ataupun buat benda yang resource intensif gila-gila, sebab tu bateri dia tahan lama. Tapi berdasarkan review orang lain, kalau anda gunakan telefon ni untuk hardcore gaming lah katakan, dia boleh tahan dalam 4 jam macam tu. Tapi saya rasa okey. Alright. Jadi, selain daripada laju, mungkin anda terfikir, apa benda lagi yang ada pada telefon ni yang berguna kalau anda bukan seorang gamer? Yang pertama, saya patah balik kepada dia punya skrin lah. Skrin yang telefon ni guna, dia adalah agak bagus. Dia adalah display AMOLED tau. Jadi image dia tajam, warna dia nampak tepat, keterangan dengan kontras dia pun orang kata apa sangat baik lah. Lepas tu nak cakap pasal warna ni, saya cerita sikit dekat anda kan. Dia menyokong warna 10 bit dan HDR10+. Itu adalah penting tau. Lepas tu dia ada satu benda yang dia panggil sebagai pensijilan Widevine L1. Maksudnya apa? Maksudnya anda boleh tengok streaming, contohlah kata menggunakan Netflix pada resolution Full HD. Kalau tak ada benda tu tak boleh. Okey, kebetulan duk cakap pasal skrin ni kan. Ni satu benda. Yang ni yang saya paling suka tau. Dia punya optical sensor tu dia letak dekat bawah skrin ni. Dia panggil fingerprint optical reader tu kan. Jadi bila saya nak unlock phone ni, saya kena tekan macam ni tau. Lepas tu dia ada macam efek lampu sikit tau, macam tu. Okay, selama saya duk pakai telefon ni kan, saya tak pernah ada masalah langsung untuk nak unlock telefon ni menggunakan fingerprint reader tu. Dia memang kata apa, memang laju lah dia punya unlock tu. Sebab tu saya suka. Sebab kadang-kadang kalau kita tengok yang sebelum-sebelum ni, yang mana duk bawah skrin tu, dia mungkin tak apa laju sangat ataupun mungkin ada error, kadang-kadang nak unlock tak boleh kan. Yang ni saya pakai pi lah macam mana, tangan saya basah pun try, boleh, tak ada isu. Okay, lepas tu, kalau anda suka dengar lagu, speaker dia pun sempoi. Dia ada 2 speaker dekat bahagian depan ni, di mana setiap satu speaker tu dia ada amplifier dia sendiri. Jadi audio dia memang best. Okey, jadi memandangkan telefon ni dia adalah satu gaming phone kan. Maka design dia ni dia arah gaming lah sikit kan. Mesti ada lampu RGB dekat belakang semua tu. Tapi pada saya lah, ini pada saya rasa design gaming ni tak melampau sangat. Jadi walaupun anda pakai telefon ni kat tempat kerja, masuk duduk bekerja semua tu, dia masih nampak profesional lagi lah. Lepas tu kalau anda tak suka dengan lampu RGB ni semua, anda boleh tutup. Tak ada masalah apa. Dan satu kelebihan yang saya kena bagi tahu dekat anda tentang ROG Phone 6 ni adalah dia punya teknologi penyejukan ataupun cooling teknologi tu. Asus ni dia design telefon ni dengan 3 kaedah penyejukan. Yang pertama tu dia gunakan boron nitrate thermal compound tau. Lepas tu dia ada vapor chamber yang besar dan dia ada lapisan graphite. Okey, kalau anda tak faham itu semua apa, mari saya cakap dengan bahasa yang mudah. Telefon ni dia tak senang panas. Itu satu benda yang saya boleh kata kat anda. Dia tak senang panas. Jadi contohnya kan kalau anda main game lama ke apa ke, saya duk tengok orang buat review, dia tak pandai mana daripada ambil macam bacaan temperature semua kan. Itu kalau duk main game. Jadi maksudnya kalau anda duk guna telefon ni, masa duk buat benda lain selain daripada main game, kata kalau duk tengok video ke, call orang sampai sejam lebih ke, ataupun buka Waze daripada mana Penang ke KL ke apa ke, dia tak akan begitu panas tau. Lepas tu, kalau anda gunakan pula ada satu alat ni dipanggil Aero Active Cooler 6 tu, tapi benda tu biasanya untuk gaming kan. Lagilah telefon ni dia senang sejuk. Okey, jadi itulah antara beberapa kelebihan gaming phone ni. Ada satu lagi ciri berguna dekat telefon ni, iaitu dia ada 2 port USB-C. Satu dekat tepi ni, lepas tu satu lagi dekat bawah ni. Okey, bagi mereka-mereka yang tak tahu, biasanya gaming phone yang baik kan, dia akan ada 2 port USB-C. Jadi bila anda pegang telefon tu melintang macam ni, anda boleh cah dia daripada bawah. Jadi kabel tu dia tak akan mengganggu tangan anda. Jadi biasanya ciri ni dia sangat berguna kalau masa anda nak main game lah kan. Okey, jadi saya suka 2 port USB-C ni sebab bila saya letak melintang macam ni contohnya dalam kereta kan, jadi saya boleh charge daripada bawah kalau saya nak tengok video ke apa kan. Jadi senang, dia tak kabel tu tak mengganggu tau. Lepas tu, sambungan USB-C ni juga boleh digunakan untuk display out. Kalau anda nak sambungkan telefon ni nak pergi ke monitor ke TV dan sebagainya, semua boleh. Dan anda juga boleh sambungkan dia dengan USB hub. Jadi anda boleh buat macam-macam lagi. Nak cucuk network kabel pun boleh. Tak ada masalah.
Saya kongsikan dengan anda satu benda nah. Sekarang ni kan, saya gunakan telefon ROG Phone 6 ni sebagai telefon utama untuk nak buat testing internet dan juga rangkaian. Terutamanya rangkaian 5G dan juga Wi-Fi, termasuklah Wi-Fi 6E tu. Kenapa saya gunakan telefon ni? Mari saya cerita sikit dekat anda dia punya spesifikasi rangkaian tu nah. Anda boleh gunakan dua SIM card pada telefon ni. Dan dua-dua SIM card tu boleh menyokong rangkaian 5G serentak. Jadi maksudnya nanti bila semua telco utama dekat negara kita ni dah menyediakan servis 5G, anda boleh letak pil apa SIM card dalam tu dan insyaAllah anda boleh pakai 5G tu. Tak ada masalah. Malah sekarang ni pun saya tengah buat testing dengan Yes 5G. Tak ada sebarang isu. Daripada segi spesifikasi seluler ni lah, telefon ni dia boleh dapat kelajuan download 5G tu sehingga 4.9 gigabit per second dan upload sehingga 900 megabit per second. Itu 5G ya. Dan ini saya tunjukkan kepada anda beberapa kelajuan rangkaian 5G yang saya boleh dapat menggunakan ROG Phone 6 ni di sekitar Cyberjaya. Okey, kalau untuk 4G pula, anda boleh dapat kelajuan download sehingga 2 gigabit per second dan upload 4G sehingga 200 lebih megabit per second. Tapi, saya kena tekankan satu benda lah. Itu adalah kelajuan 4G dan 5G secara teori. Kelajuan betul yang anda boleh dapat tu bergantung kepada bermacam-macam faktor. Okey, tadi saya cakap pasal seluler. Sekarang saya bagi tahu kepada anda pula pasal Wi-Fi. Telefon ni kan, dia menyokong rangkaian Wi-Fi 6E. Maksudnya anda boleh guna rangkaian Wi-Fi yang 6 GHz tu. Bila saya cuba testing lah, saya sambungkan telefon ni dengan Wi-Fi router Asus ROG Rapture GT AXE 11000 yang saya buat review untuk anda dulu kan. Saya gunakan sambungan Wi-Fi 6 dan juga Wi-Fi 6E. Bila saya buat testing open speed test, saya boleh dapat kelajuan download dan upload melebihi 1 gigabit per second. Okay, lepas tu saya try lagi, tak puas hati. Saya cuba pula guna rangkaian Wi-Fi daripada Asus Zen Wi-Fi Pro ET12. Iaitu merupakan salah satu router Wi-Fi 6E yang baru daripada Asus tu. Saya try lagi. Ni saya tunjuk dekat anda, saya buat perbandingan antara sambungan Wi-Fi 6 2.4 GHz, 5 GHz dan Wi-Fi 6E 6 GHz. Dan seperti apa yang anda boleh lihat, hasil daripada testing open speed test ni, kelajuan download tu apabila menggunakan 5 GHz dan 6 GHz tu, boleh mencecah lebih dari 1.9 gigabit per second. 1.9 gigabit per second tau. Dan itu adalah sangat laju tau bagi sambungan menggunakan Wi-Fi pada sebuah telefon. Okey, walaupun saya teruja macam mana, tapi saya nak kena cerita dekat anda satu benda lah. Untuk nak dapatkan kelajuan macam saya kata tadi tu, dia bukan hanya bergantung pada kemampuan telefon ni saja. Wi-Fi router anda tu pun memainkan peranan yang penting. Lepas tu, dekat mana anda buat testing tu pun sangat penting. Jadi, semua benda kena sempoi baru boleh. Tapi secara umumnya, memang boleh pi. Okey, sambil tu ni saya tunjukkan jugalah kepada anda hasil testing speed test, NPerf, fast dan juga open signal kan. Malah kalau anda tengok dekat sini speed test tu dia dah dapat lebih daripada 900 megabit per second untuk download dan upload. Itu adalah dekat kelajuan maksimum sambungan internet kat rumah saya tau, pakai Wi-Fi ni. Lepas tu saya tunjuk juga sebab hari tu ada orang tanya, dia tanya ping kan. Ni saya tunjuklah ping untuk beberapa tempat yang umum lah, contohnya macam Google, Facebook, YouTube dan sebagainya. Lepas tu kalau anda tengok dekat sini ping dia lebih kurang dalam 20 milisecond lah untuk ketiga-tiga tempat tu. Dan 20 milisecond tu adalah sangat okey untuk sambungan melalui Wi-Fi. Sebagai rumusan, berdasarkan pengalaman saya dalam menggunakan telefon ni dekat sebulan kan, maka saya boleh kata ini adalah satu telefon yang sangat baik walaupun saya ni bukan seorang gamer. Kalau anda tanya saya secara peribadi lah kenapa saya suka sangat telefon ni kan, maka saya akan beritahu dekat anda kerana dia punya keupayaan rangkaian tu sangat bagus. Okay, ini saya nak kongsi sikit dengan anda tau. Berdasarkan testing yang saya pernah buat sebelum ni kelajuan Wi-Fi pada telefon ni adalah lebih laju berbanding dengan sebuah laptop yang ada keupayaan Wi-Fi 6E yang mana harga laptop tu lebih daripada RM20,000. Wi-Fi dekat telefon ni lebih laju daripada sebuah laptop yang harga lebih daripada RM20,000 lah. Yang tu dahsyat. Okey. Tapi saya kena berlaku adil. Walaupun saya kata telefon ni ada macam-macam kelebihan dan sebagainya, dia tetap juga tak lari daripada beberapa kekurangan. Antaranya adalah telefon ni dia agak berat sikit, dia tebal sikit, dia besar sikit lah. Sebab ini adalah gaming phone.
Selain daripada tu, dia punya rating kalis air itu hanyalah IPX4 sahaja. Maksudnya anda boleh percik air dekat dia tapi anda tak boleh nak pergi menyelam dengan telefon ni. Dia tak macam telefon yang ada rating IP68 tu di mana anda boleh pergi menyelam dengan dia kan. Jadi jangan menyelam dengan telefon ni lah. Itu satu. Lepas tu, telefon ni dia tidak ada tempat untuk nak letak SD card. Jadi kalau anda nak gunakan SD card, maka anda kena gunakan USB-C SD card reader. Itulah. Okay, dan akhir sekali tentang kamera dia. Walaupun kamera dekat telefon ni adalah agak baik, tapi ini bukanlah satu fotografi punya telefon. Jadi gambar dan video dia tu okey, tak ada masalah apa. Cuma kalau macam contohlah kalau nak pakai untuk posting social media ke apa ke, tak ada masalah apa, memang okey. Tapi kalau nak kata macam gambar dan video dia tu nampak macam wow apa tu, itu taklah. Sebab fokus utama telefon ni adalah gaming. Lepas tu Ashraf Jeffrey dari Mona Lisa PC kan dia ada buat review tau pasal gambar dan video yang dia ambil menggunakan telefon ni. Jadi saya galakkan anda untuk tengok video yang dia buat tu. Okey. Jadi telefon yang saya tunjukkan pada anda dalam video kali ini dia ada saiz memori sebesar 12GB dan storage dia adalah 256GB. Dan telefon ni dia berwarna Phantom Black. Itu hitam lah. Jadi dia ada satu lagi warna iaitu Storm White, putih lah tu. Jadi untuk model ni saya tengok harga dia masa saya tengah buat video ni adalah RM3,599. Lepas tu dia ada satu lagi versi yang mana memori dia adalah 16GB dan storage dia adalah 512GB. Yang itu harga dia adalah RM4,399. Lepas tu dia ada satu lagi versi yang paling dahsyat iaitu ROG Phone 6 Pro tu di mana memori dia sampai 18GB. Itu saya tengok dalam website Asus dia tak ada harga lagi lah. Okey, jadi saya rasa cukuplah dulu review ringkas saya tentang ROG Phone 6 ni. Jadi sekiranya anda sedang mencari sebuah telefon Android, mungkin anda boleh pertimbangkan untuk dapatkan telefon ni. Okey, jadi saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Asus kerana memberikan telefon ni kepada saya dan saya juga nak ucapkan terima kasih kepada anda semua kerana sudi menonton. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam episod yang seterusnya. Assalamualaikum.